Kita berdepan juga dengan negara dalam masalah di negara kita, seperti isu perkauman yang sempit dan faham agama yang pantas menghukum, ya, dan tidak bertandaskan kepada fakta. Saya ingin menggesa rakan-rakan, tingkatkan dakwah. Masjid-masjid harus diimarahkan, dan kita dalam Kerajaan Perpaduan akan memastikan bahawa acara-acara mengimarahkan masjid, pengajian, latihan, terutama bagi anak-anak muda, harus diperhebatkan. Tapi harus dibedakan dengan menjadikan gelanggang ini gelanggang untuk adu domba, menanam kebencian. Negara ini kita tahu adalah negara pelbagai kaum dan pelbagai agama. Islam tegak sebagai agama persekutuan. Maka saya tidak perlu mohon maaf untuk membicara suatu mesej kepada negara dari masjid. Itu boleh diterima. Tapi mesejnya itu adalah kepada orang Islam dan juga bukan Islam, ya, bahawa kita mau ada peningkatan kefahaman agama, bukan sahaja di kalangan orang Islam dan juga bukan Islam. Jika tidak, bibit-bibit Islamofobia yang tertanam dari zaman penjajah itu mungkin mempengaruhi dan mengelirukan kita. Tetapi harus kita bedakan dengan usaha untuk sama ada meremehkan agama satu pihak, atau di satu pihak menjadi agama itu bukan bahan dakwahan, membawa kasih sayang dan bil hikmah wal mauzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, bukan ke arah kebaikan lagi, tetapi permusuhan. Cuba kita renung sejarah gemilang proses pengislaman di gugusan pulau-pulau Melayu ataupun tanah Melayu khususnya, atau Pulau Jawa. Kita lihat umpamanya apa yang pernah dilakar oleh tokoh-tokoh Islam dan ulama seperti Ibn Battuta yang melawat Perla dan melihat bagaimana proses pengislaman itu berlaku. Kesabaran, kebijaksanaan, hikmah, tidak menolak dan menghukum, tapi senantiasa mengajak, menunjukkan kekuatan agama Islam itu. Kita lihat kisah 9 wali Songo di Pulau Jawa, bagaimana mereka dapat menawan penduduk-penduduk Jawa dengan pendekatan Islam. Kerana pada ketika itu yang menjadi raja-raja adalah raja-raja Hindu dan Buddha. Tetapi tawanan mereka dapat menggamit pertamanya, dan keduanya menawan dan memikat kerana pendekatan dakwah. Kita harus belajar daripada ulama-ulama Islam. Baru-baru ini saya perkenalkan umpamanya karya Syekh Daud Abdullah Fatani, seorang ulama besar Kepulauan Melayu, yang menulis tentang salat, Munyatul Musalli, tetapi menekankan soal keadilan dan menyebut di antara lain tanggungjawab negara Islam itu menawan, menjamin keadilan bagi orang Islam dan bukan Islam. Dan inilah harus menjadi mesej kita yang jelas. Apalagi bila masyarakat bukan Islam di negara kita ini adalah warga negara yang harus dipelihara, dipertahankan hak mereka, sama ada dalam ibadat atau bahasa dan budaya mereka. Dan ini jaminan harus diberikan tanpa merasa sedikit lemas. Tidak akan menghakis peranan Islam sebagai tunggak. Saudara-saudari, kita harus juga ingat bahawa salah suatu perkara yang pernah saya tumpukan dan mohon pada ketika itu JAKIM menyebarkan adalah warkah di antara warkah agung dalam sejarah
tata kelola dan urus tadbir sejarah manusia, kemanusiaan. Warkah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kepada Malik Ashtar yang saya harap akan diterbitkan dan disebarkan kepada semua penjawat awam, semua ahli politik dan juga di masjid dan di surau. Bagi kebijaksanaan, hikmah, ketegasan, kewarasan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an tatkala memberi nasihat dan petunjuk kepada gubernur Mesir pada ketika itu, Malik Ashtar. Termasuk suatu gesaan tentang hubungan umat Islam dengan umat Islam dan Islam dengan bukan Islam. Kadang-kadang dia mengganggu kita kerana dengan begitu diterjah oleh beberapa kalangan untuk memutuskan hubungan. Di antara Islam sama Islam, jawab Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, akhukum fid din, saudara kamu dalam agama, kerana innamal mu'minuna ikhwah, itu jelas. Bagaimana kita dengan bukan Islam? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an sebut akhukum fil insaniyah, itu sebenarnya dalam soal humanity, kemanusiaan. Penegasan Islam itu luar biasa, unik. Tidak ada ideologi, tidak ada kefahaman sekuat dan sehebat yang ditekankan oleh Sayyidina Ali tentang maksud dan kehebatan Islam. Menerima prinsip kemanusiaan, menghargainya dan mempertahankan hak kemanusiaan. Apatah lagi kita di Malaysia ini.